Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Massagus Zulkifli bin Massagus Muhammad menyertai Tuanan Terutama Mr. Sean Philip Gross, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Singapura di negara Brunei Darussalam dan Mr. Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuanan Terutama berbincang mengenai pengukuhan kerjasama dua hala dalam bidang pembangunan ekonomi, sukan dan pendidikan. Tuanan Terutama mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 3 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Yu Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuanan Terutama Rodrigo Rua Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-124. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuanan Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan Russia Day. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengira Anak Haji Muhammad Alam petang kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Isteri Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura dan Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Jumelah Jaafar, Isteri Tuanan Terutama Massagus Zulkifli bin Massagus Muhammad. Puan Jumelah menemani suaminya yang mengadakan lawatan kerja selama 3 hari. Seterusnya menghadap Madam Do Nin Nin Ko, Isteri Tuanan Terutama Yu Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar yang akan menamatkan perkhidmatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi kemarin berkenan menerima menghadap
Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Masyarakat Islam Republik Singapura. Majlis menghadap berlangsung di Kash Al-Mizan. Menyertai Tuan Yang Terutama, Mr. Sean Philip Gross, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Singapura di negara Brunei Darussalam, dan Mr. Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan mengenai usaha pemulihan pasca COVID-19 serta kesan pandemik terhadap pembangunan sosial. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai inisiatif untuk mengukuhkan lagi hubungan dan kerjasama antara kedua-dua buah negara. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Masnah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat ke Majlis Pengurnian Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian pingat kepada 125 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Para penerima termasuk pegawai dan kaki tangan di pejabat-pejabat perwakilan negara Brunei Darussalam di luar negara. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. .3% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 65.5% daripada kumpulan umur tersebut diberikan dos kedua vaksin. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Mat Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan 71.6% bagi rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan 3 dos vaksin. Sebanyak 392 kes baru telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 152,712 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 454 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 149,697 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,790 kes, iaitu 16 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,774 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang kemarin mengadakan Majlis Penyampaian Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam. Majlis adalah bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2018 hingga 2021. Penyampaian pingat kepada 118 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis Pengurnian Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam juga diadakan bagi Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Penyampaian pingat kepada 127 pegawai penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Jerudong Park Country Club JPCC Sdn Bhd mengadakan majlis pelancaran bagi tarikan baharunya Big Red Warrior.
Tarikan berkenaan menjadi ujian kepada stamina, ketahanan dan kekuatan individu untuk menamatkan perlumbaan berhalangan sepanjang 200 meter. Majlis pelancaran diadakan petang kemarin di Taman Permainan Ceredong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi Lembaga Pengarah JPCC. JPCC akan bekerja secara strategik untuk meningkatkan dan menyediakan produk yang unik, berdaya maju dan kos efektif dengan sokongan daripada pelanggan. Perkhidmatan yang disediakan di Masyair bagi musim haji tahun ini akan ditambah baik bagi keselesaan dan kemudahan bakal-bakal jemaah haji. Ini termasuk penyediaan pendingin hawa di semua khemah dan penambahbaikan kemudahan tandas di Mina. Penambahan beberapa kemudahan bagi jemaah itu antara perkara yang dibincangkan semasa perjumpaan rombongan pejabat urusan jemaah haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran dengan syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara. Ikuti butirannya bersama Azizi Ahmad. Rombongan pejabat urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran yang diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi mengadakan perbincangan dengan syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara. Semasa perjumpaan ini, Walid Rashidi, Ketua Eksekutif Kumpulan Haji 2022, menjelaskan walaupun perkhidmatan di Masyair kali ini sama seperti musim haji tahun 2019, namun terdapat penambahbaikan dari aspek kemudahan termasuk penyediaan pendingin hawa di semua khemah dan surau yang akan disediakan di Arafah serta penambahbaikan kemudahan tandas di Mina. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengawal selia jemaah haji dari Asia Tenggara termasuk Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, syarikat Mutawifi juga menyatakan kesediaan membantu pejabat urusan jemaah haji Negara Brunei Darussalam dalam pengurusan jemaah haji. Rombongan juga berpeluang melihat operasi syarikat berkenaan dalam memantau semua pengurusan haji secara terperinci melalui sistem khas bermula dari sebelum ketibaan sehingga jemaah haji pulang ke tanah air. Ia bagi memastikan perkhidmatan haji dapat diberikan dengan cemerlang serta memberi keselesaan kepada jemaah haji. Sebelum mengakhiri perjumpaan, kedua-dua belah pihak menandatangani perjanjian persepakatan bagi perkhidmatan tambahan di Masyair iaitu pakej emas VVIP untuk jemaah haji Negara Brunei Darussalam. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, manakala bagi pihak syarikat Mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara ditandatangani oleh ketua syarikatnya Adnan Mondora. Dari Madinah Al-Munawarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Memastikan ubat-ubatan termasuk mesin-mesin perubatan dalam keadaan tersedia adalah salah satu langkah awal pihak Pegawai Pejabat Urusan Haji Perubatan Negara Brunei Darussalam sebelum tibanya bakal jemaah haji negara. Baru-baru ini, rombongan yang diketuai oleh Dr. Muhammad Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan telah membuat perjumpaan bersama Perkhidmatan Kesihatan Medex bertempat di Zamzam Tower Mekah. Perjumpaan antara lain adalah untuk menentukan mesin-mesin perubatan yang akan digunakan nanti serta pembelian ubat-ubatan. Bakal jemaah haji negara dinasihatkan agar sentiasa mengekalkan tahap kesihatan dan kecergasan diri berikutan suhu cuaca yang tinggi di Arab Saudi ketika ini. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Pada siang hari, suhu di kota suci Mekah dan Madinah boleh mencapai 45 darjah Celsius. Cuaca panas ini dijangka akan berterusan sehingga musim haji. Para bakal jemaah haji diingatkan untuk sentiasa mengekalkan stamina dan ketahanan diri
minum air secukupnya serta menggunakan payung ketika membuat sebarang aktiviti-aktiviti di luar semasa di Tanah Suci nanti. Persediaan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci adalah ada beberapa saranan dari bahagian kami. Yang pertamanya dari segi persediaan fizikal seperti membuat senaman pergerakan senaman berjalan kaki sebelum berangkat. Yang keduanya adalah dari segi permakanan yang mana memang ada setengah jemaah mempunyai masalah penyakit kronik, misalnya kencing manis dan darah tinggi. Jadi penjagaan permakanan seperti makanan yang manis dan juga kurang masin adalah disarankan untuk memberi kesihatan yang optimal sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Dan yang ketiganya, bagi jemaah yang mempunyai masalah kronik, memang telah disarankan sewaktu pemeriksaan kesihatan untuk membawa ubat-ubatan dengan kotak ubat yang disediakan di klinik-klinik dan juga untuk membawa ubat-ubatan yang cukup supply-nya untuk dalam 2 bulan. Sebagai langkah berjaga-jaga, buat persediaan dan jagalah kesihatan. Dari Madinah Al-Munawwarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Sukan. Saingan bola sepak Liga Negara-Negara UEFA diteruskan malam dan awal pagi tadi dengan 10 perlawanan melibatkan 5 kumpulan. Dalam saingan kumpulan 1 Liga B, Ukraine menewaskan Armenia 3-0 dan Ireland juga menang 3-0 ke atas Scotland. Sementara itu, dalam perlawanan kumpulan 1 Liga C pula menyaksikan Faroe Island menang 2-1 ke atas Lithuania dan Luxembourg tewas di tangan Turki 0-2. Manakala saingan kumpulan 3 Liga A, England terikat tanpa jaringan dengan Itali dan Hungary seri 1-1 dengan Jerman. Bagi perlawanan kumpulan 3 Liga B pula, Romania menang 1-0 ke atas Finland dan Montenegro seri 1-1 dengan Bosnia and Herzegovina. Sementara kumpulan 4 Liga A menyaksikan Belanda seri 2-2 dengan Poland dan Wales juga seri 1-1 dengan Belgium. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.